Di video saya pada hari ini dalam bahasa Melayu, tajuk dia adalah Pearl Index. So, apakah itu Pearl Index? Pearl Index ni adalah dia berkaitan dengan perancangan kehamilan. So, Pearl Index ni adalah indeks yang menunjukkan bilangan wanita yang accidentally ataupun termengandung setelah menggunakan kaedah perancang keluarga. Bahagi dengan 12 bulan, iaitu setahun, darab dengan 100. So, dapatlah indeks dia berapa. Dan indeks ni bererti lagi tinggi nombor indeks adalah makin tak bagus ataupun kurang berkesan. Manakala sekiranya nombor dia rendah, dia maksudnya kaedah yang sangat berkesan dan bagus. Jadi saya dah sediakan 12 anak tangga piramid. Apakah kaedah perancangan yang paling bagus sekali kalau mengikut Pearl Index? Yang pertama jatuh kepada kaedah implanon. So implanon ni adalah sejenis implan ataupun macam susuk lah yang mengandungi progestogens. Dan selalunya kaedah ni digunakan sangat berkesan kerana dia slowly release progestogens ni dalam masa 3 hingga 5 tahun bergantung kepada jenis implan yang digunakan. So implan yang biasa di Malaysia kita guna yang 3 tahun punya implanon, selalunya dia akan diletakkan di bahagian atas tangan. Ni bahu, so ni siku, so dia akan letak somewhere here lah. Dan selalunya wanita tidak akan mengalami ovulasi ataupun dia punya kesan adalah menghalang ovulasi. Maksudnya tak period lah. Tak period untuk masa 3 tahun. Ada setengah 20% daripada wanita biasanya langsung tak period, dan ada setengah daripada mereka mengalami period yang tidak teratur ataupun period sikit-sikit spotting macam tu. So, sebab implanon ni dia menghalang ovulasi dan juga dia menipiskan dinding rahim tu sendiri. So, no ovulations and it cause thinning of endometrium. So, bila dinding rahim menipis, dia tidak sesuai untuk implantasi berlaku. Okey. So, berapa orang yang mengandung dengan kaedah ni? Hanyalah 0.05%. Maksudnya dalam 5 orang daripada 10,000 orang mengandung dengan kaedah ni. Okey, apakah kaedah yang kedua? Kaedah yang kedua terbagus adalah male sterilization ataupun pemandulan lelaki. Tapi kaedah ni mengikut fatwa adalah haram. Ni kerana dia menyebabkan pemandulan kekal kepada lelaki. Dan kaedah ni sangat jarang dilakukan di Malaysia lah, sebab ianya ada banyak lagi kaedah-kaedah lain yang lebih berkesan dan lebih mudah. Dan lelaki seperti kita tahu, kalau dalam agama Islam dia boleh mengahwini lebih daripada satu wanita. Jadinya adalah tidak adil lah kalau sekiranya sterilization tu dilakukan untuk secara kekal. Okey. Yang ketiga adalah berapa orang yang mengandung dengan kaedah ni? Hanyalah 0.15%. Maksudnya dia bukan 100%, dan implanon adalah lebih bagus daripada male sterilizations. Kaedah seterusnya adalah IUS ataupun LNG. IUS nama lain dia adalah Mirena. So LNG ni adalah levonorgestrel. Dia adalah sejenis progestogens juga yang sebenarnya kita letakkan dalam rahim. So ni rahim. So alat dalam rahim dia sama seperti alat dalam rahim, tapi kita panggil dia sistem kerana dia Mirena mempunyai hormon di dalam yang terdapat di alat rahim tu sendiri. So Mirena biasanya juga sebab dia ada hormon, jadi dia menyebabkan tiada ovulasi. Mirena juga bagusnya adalah dia menipiskan dinding rahim. Dan dia juga occupy the space lah, jadi tiada tempat untuk penempelan. Dan kaedah ni
0.2% saja wanita yang mengandung dengan kaedah Mirena tu sendiri. Dan Mirena ni adalah kaedah yang digunakan selain daripada untuk perancang keluarga, adalah untuk wanita-wanita yang mempunyai masalah pendarahan yang banyak lah. Okey. Apa kaedah ketiga? Kaedah keempat. Barulah jadi BTL. Saya rasa kaedah ni setiap kali wanita yang ingin melakukan female sterilization ataupun BTL, sebab female sterilization ni sebenarnya kaedah yang kita panggil permanent lah, pemandulan yang kekal. Walaupun sekarang kita memang ada teknik untuk reversekan balik, tapi dia bukanlah tanpa risiko dan bukan 100% juga kejayaan untuk reverse. Dia sebenarnya banyak bergantung kepada teknik sterilization tu sendiri. Ada banyak teknik yang doktor boleh gunakan untuk sterilizations ni. Antara teknik yang biasa kita dengar adalah melalui laparoskopi ataupun buat mini laparotomy, ataupun ketika caesarean section tu sendiri. So, kaedah ni juga kalau mengikutkan fatwa, dia adalah kaedah yang haram, tetapi boleh dilakukan sekiranya kaedah teknik-teknik lain tidak dapat dilakukan lah. Maksudnya ada kontraindikasi yang menyebabkan kaedah di atas ni tidak boleh dilakukan. So, kaedah female sterilization ni berbanding dengan Mirena sebenarnya dia lebih rendah lah, which is dalam 100 wanita ada 0.5 wanita yang mengandung setelah diikat. Dulu dia merupakan satu trend lah, apabila wanita tu mempunyai 2-3 skar, mungkin doktor akan offer untuk melakukan sterilization ni, disebabkan oleh risiko uterine rupture, increase morbidity, dan juga menyebabkan pendarahan dan juga blood transfusions yang lebih tinggi berbanding dengan wanita-wanita yang tidak mempunyai previous scars. Okey, apa kaedah seterusnya? Kaedah seterusnya bawah daripada BTL ni adalah intrauterine device. Ni barulah yang device biasa yang selalu kalau kat KK free of charge. Kalau dekat UIA RM80 lah. Kaedah ni bertahan untuk ada yang 3, ada yang 5 tahun lah. Mirena kebiasaannya 5 tahun, tapi ada juga yang sampai 7 tahun. So, harga Mirena biasanya kalau di tempat saya kerja tu RM529. Kalau kat sini RM80. So, dia lagi murah lah. Cuma bezanya dia adalah copper. Copper ni maksud cuprum lah. Dia tak adalah hormon seperti mana Mirena. Sebab tu keberkesanan dia adalah lebih rendah. Dan wanita yang memakai kaedah ni ada 0.8 daripada mereka yang termengandung. Maksudnya dia bukan 100% juga. Okey, jadi selalunya kalau bercakap mengenai IUCD ni, biasanya kebagusan dia berbanding dengan progestogens ni, dia tidak mengganggu period lah. Dan dia boleh diletakkan hatta seawal 48 jam setelah proses kelahiran berlaku, sehingga kalau contohnya tak letak pada 48 jam, kita boleh letak setelah 4 minggu. Kenapa kita ada interval sebegini? Kerana ada beberapa risiko. Yang pertamanya, rahim ketika baru lepas melahirkan bayi, dia adalah lebih lembut, dan uterine perforation ataupun kecederaan pada rahim tu boleh berlaku sekiranya diletakkan dalam lingkungan masa ni. Yang keduanya, dia jatuh lah, ada dislodge. Okey. Dan Mirena ataupun alat dalam rahim ni, dia selalunya tidak mengganggu period, dan period jadi regular, tidak seperti implanon. Dan yang keduanya adalah dia tidak menyebabkan infection pun. Dia tidak meningkatkan kadar pelvic inflammatory disease. Tapi sekiranya wanita tu telah mempunyai pelvic inflammatory disease ataupun sedang mengalami keradangan pelvic, kita tidak menyarankanlah untuk menggunakan kaedah IUCD ni. Okey, apa yang seterusnya? Lepas IUCD, kita ada POP ataupun progestogens only pill, IM Depo.
IM Depo merupakan juga progestogen, sama macam Mirena, Implanon. Tapi IM Depo ni selalunya dia digunakan 3 monthly lah. Dia adalah sebentuk injection. So doktor akan inject dan perlu mengambil suntikan lah dalam 3 bulan sekali. Dan wanita yang mengandung ketika mengamalkan teknik perancangan ni agak tinggi, sebanyak 6%. Kebanyakannya sebab kadang-kadang terlambat inject, perkara-perkara seperti itulah. Okey. Bawah daripada IM Depo adalah saya rasa ni agak famous lah, Evra Patch ni. Cuma Evra Patch ni dia juga meriliskan hormon dalam kadar yang slow, dan biasanya orang tukar weekly ataupun 2 weekly macam tu. Sama, keberkesanannya sama seperti COCP dan juga POP. Maksudnya wanita yang menggunakan kaedah patch ataupun combined oral contraceptive pills dan juga progestogens only pills, semuanya mempunyai risiko mengandung dalam 9%. Maksud 9 orang daripada 100 wanita yang mengamalkan kaedah ni termengandung dalam masa 1 tahun. Selalunya kaedah ni masalahnya berkaitan dengan compliance, sebab selalunya kalau kaedah ni dia perlu, kerana dia adalah hormon, jadi dia perlu diambil pada waktu yang sama pada setiap hari dan bergantung pada jenis yang digunakan lah. Selalunya satu kotak untuk 1 bulan tu harga dia dalam ranging lah, 35 hingga RM50. Jadi kalau comparekan harga ni untuk 1 bulan, so kalau darab 12, darab pula dengan 5 tahun, sudah tentu Mirena dan copper tu sendiri adalah terlebih murah berbanding dengan COCP, POP dan juga Evra Patch ni. Okey, apa lagi kaedah lain yang masih ada available tapi kurang berkesan? Antaranya adalah vagina ring dan juga diaphragm. Kaedah ni biasanya wanita di Malaysia lah jarang menggunakannya, dan kaedah ni dalam 9% juga wanita termengandung. Satu lagi kaedah adalah kondom lah, ya. Kondom adalah sejenis barrier sama macam diaphragm, tapi dipakai oleh suami ataupun lelaki tu sendirilah. So 18% daripada pasangan yang menggunakan kaedah barrier ni sebenarnya termengandung. So dia agak tinggi. Dia lebih kepada compliance dan kadang-kadang kebocoran berlaku walaupun kondom tu telah dipakai. Tapi dia ada kebaikan. Antara kebaikannya dia boleh protect daripada HIV dan juga sexual transmitted disease lah. Di mana kaedah-kaedah lain di atas ni tidak mempunyai kebaikan dari segi protection ni sendiri. Okey. Yang kurang bagus adalah withdrawal ataupun kita panggil kaedah azal lah. Maksudnya buang luar ketika mana ejaculation tu berlaku. Ejaculation tu buat di luar daripada faraj lah, buang luar. So berapa ramai orang yang mengandung dengan kaedah buang luar? Sebanyak 22%. So dia agak ramai lah, maksud daripada 10 orang ada 2 orang mengandung dengan kaedah buang luar. Jadi terkeluar daripada saya punya graf hari ini adalah natural methods, menggunakan kaedah temperature badan, kaedah kalender. Ni lebih ramai lah, which is 24% daripada pasangan yang menggunakan kaedah ini akan mengandung dalam masa 1 tahun. Bagaimana pula kalau tak ada protection langsung? Kalau tak ada protection, maka 85 daripada pasangan tu boleh mengandung dalam 1 tahun yang pertama. Jadinya, apa sebenarnya pandangan Islam dari segi perancangan keluarga ni? Dia ada banyak-banyak pandangan. Sekiranya kita merancang untuk mengelakkan kemiskinan, dia adalah haram. Tetapi sekiranya perancangan tu disebabkan oleh kesihatan, maka dia adalah digalakkan, malah harus mengikut fatwa pada 2016. Boleh cek dekat online lah, 146 fatwa. Okey, so dia adalah harus. Yang haramnya, jelas haram adalah menggugurkan bayi. Kenapa saya jelaskan di sini? Sebab ramai orang yang kata konon-kononnya tak mahu merancang keluarga sebab katanya syubhah, haram. Tetapi datang pula ke klinik untuk
meminta untuk menggugurkan kandungan. Jadi menggugurkan kandungan ni sebenarnya adalah a big no-no. Dia adalah haram. Kecuali ada indikasi kesihatan lah. Contohnya anak tu memang jenis contohnya anencephaly, memang tak akan hidup walaupun kandungan tu diteruskan, ataupun ibu tu mempunyai masalah kesihatan yang sangat membahayakan ibu, seperti contohnya renal failure ataupun masalah jantung, masalah buah pinggang yang tidak boleh mengandung langsung. Sekiranya mengandung akan memudaratkan kesihatan ibu. Okey, jadi memang ada banyak perbincangan mengenai fatwa Islam tu sendiri, tapi ambillah yang lebih jelas, which is harus tu. Okey, tapi sekiranya kita tak mahu anak sebab takut miskin, maka dia adalah memang jelasnya haram. Harap-harap membantu.